Makcik Ani cuma memberitahu yang aku telah terkena buatan orang. Kisah ini terjadi pada diri aku pada tahun lepas. Aku mendapat tawaran bekerja sebagai HR officer di sebuah syarikat sekitar Seri Kembangan. Untuk makluman, tugas HR banyak berhubung dengan staf. Masuk bulan kedua, aku dah boleh membiasakan diri dengan suasana di tempat kerja. Di waktu rehat, kami selalu keluar makan bercampur dengan lelaki mahupun perempuan. Tetapi, aku tidak pernah jatuh hati pada mana-mana staf lelaki. Ini kerana kebanyakan staf lelaki pun sudah berkahwin. Untuk pengetahuan, aku pun sudah ada kekasih hati. Pada suatu hari, aku mendapat panggilan daripada seorang perempuan yang mengaku dia isteri kepada Encik H. Aku terkejut kenapa isteri Encik H menelefon aku. Namun aku layankan saja panggilan tersebut. Isteri Encik H bertanya aku, dah kahwin ke belum? Sudah berapa lama bekerja dengan syarikat tersebut? Dan bertanya, Encik H selalu lunch di mana? Dan banyak lagi. Aku menjawab, mana yang boleh dijawab sahaja. Sebab, aku pun tidak beberapa bercakap sangat dengan Encik H. Tetapi setiap hari, kami memang akan selalu keluar beramai di waktu lunch. Pada suatu hari, di waktu lunch beramai, aku mengambil kesempatan untuk bercakap dengan Encik H dan menceritakan tentang panggilan isteri beliau. Encik H terkejut gila masa tu. Jarak di antara meja kami tidaklah jauh. Aku melihat Encik H keluar sambil menelefon seseorang. Aku hanya mendiamkan diri dan tidak menceritakan kepada sesiapa pun tentang perkara ini. Sejak itu, aku dan Encik H hanya berbuat seperti biasa. Aku ingatkan perkara ini sudah habis. Rupa-rupanya. Beberapa minggu selepas kejadian itu, aku mula bermimpi yang aku dihempap lelaki yang berbadan besar dan botak. Lelaki itu memaksa aku menelan sesuatu yang aku sendiri pun tak pasti apa benda. Sejak itu, badanku mula sakit dan wajahku timbul bintik merah. Aku hanya menyangka aku terlampau penat bekerja. Bermula dari itu, aku sentiasa berasa sedih dan cepat menangis. Ketika berada di rumah, banyak kali aku terperasan bayang-bayang lelaki berlega di dalam rumah. Dan ketika tidur, aku seakan-akan rasa seperti ada benda lain di dalam bilik. Selain itu, staf di pejabat mula seakan tidak perasan dengan kewujudan aku. Pernah sekali, ketika ada potluck di pejabat, Kak Siti yang selaku organizer potluck ini menjemput staf untuk bergambar di bilik mesyuarat. Tetapi aku pelik, kenapa dia hanya lalu sahaja di hadapan meja aku dan tidak menjemput aku sekali seperti kebiasaannya. Aku pun memujuk hati sendiri dan pergilah ke bilik mesyuarat. Lalu Kak Siti berkata, "Lah, kau ada hari ini. Dari pagi akak tak perasan." "Ingatkan cuti," kata Kak Siti. Begitu juga, seringkali rakan sekerja aku seakan tak nampak kewujudan aku di pejabat. Suatu hari, aku dihina Encik H tanpa sebab di khalayak ramai. Ketika Encik H lalu di hadapan meja aku pun bertanyakan dengan Encik H berkaitan isu klaim. Tiba-tiba, Encik H pun menjerit ke arahku. Encik H memanggilku perempuan sial dan betina sundal. Ya Allah, malunya aku ketika itu. Aku terkaku sebelum bergegas ke tandas. Nasib baik ada rakan sepejabat yang menenangkan aku. Aku keluar dan mengambil beg dan terus meminta pelepasan untuk balik awal. Aku menelefon kekasihku. Dia meminta aku rehatkan diri, sementara menunggu dia datang menjemputku. Aku menceritakan apa yang aku rasa, dan kekasihku menasihatkan aku supaya berjumpa dengan makciknya yang berada di Shah Alam. Kekasihku berkata makciknya pandai berubat, dan aku ikutkan saja. Ketika kekasihku mula menelefon makciknya, ketika itu juga, badanku mula menggigil kesejukan seperti disimbah ais.
Kekasihku berkata aku terbaring di dalam kereta sambil berkata, bodoh, 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 banyak kali. Kekasihku berkata, sebenarnya dia pun sudah tidak berani sangat pada ketika itu. Sebab dia kata muka aku berubah kebiruan dan tak seperti rupa aku yang sebenar. Kelihatan seperti nenek tua, katanya. Sesampainya di rumah makcik kekasihku, Maksud Ani, panggilan kekasihku kepada makciknya. Makcik Ani sudah memulakan bacaan ruqyah selepas kekasihku menelefon memaklumkan keadaan aku tadi. Makcik Ani meminta kekasihku untuk menahan bahuku daripada bergerak. Pada masa itu, aku masih sedar dan aku rasa macam nak ludah saja dengan Makcik Ani. Selepas itu, aku sudah tidak ingat apa lagi yang terjadi. Aku hanya tersedar apabila aku diberi air untuk diminum. Pada masa itu, aku sangat berasa dahaga. Aku menanyakan kepada Makcik Ani apa yang telah terjadi pada diri aku. Makcik Ani cuma memberitahu yang aku telah terkena buatan orang, di mana orang itu telah menghantar buatan melalui profile picture aku. Di mana orang itu menuduh aku menjalin hubungan dengan suaminya. Di situ, aku dah boleh syak siapa. Makcik Ani memberitahu yang dia tahu. Tetapi, apabila dia menilik Encik H melalui nama penuh Encik H, dia memberitahu yang Encik H mempunyai perasaan terhadap aku. Mungkin isterinya perasan perubahan yang ditunjukkan oleh Encik H tambah Makcik Ani lagi. Di mana Encik H dan isterinya memang sudah mempunyai isu dalaman dan selalu bergaduh. Namun, isteri Encik H tetap cuba mempertahankan hubungannya dengan menggunakan ilmu sihir. Makcik Ani memberitahu juga yang dia sudah membuang segala benda yang dihantar isteri Encik H kepadaku. Selepas kejadian itu, aku terus cuba mencari tempat kerja lain. Ini kerana, selepas kejadian itu aku mula merasa sakit balik. Mungkin, dia takkan berhenti selagi aku ada di situ. Selepas sebulan, aku telah mendapat tawaran kerja di tempat lain dan aku terus terima, walaupun tempat kerja baru itu agak jauh dari rumah sewaku. Aku sudah tidak kisah tempat kerja yang jauh, asalkan benda itu tidak sakitkan aku lagi. Pada hari terakhir aku bekerja di situ, aku mengajak Encik H untuk berbincang denganku. Aku ceritakan segalanya kepada Encik H. Di mana Encik H seolah-olah boleh mengagak kejadian itu akan terjadi. Encik H pun minta maaf kepadaku di atas segala kesalahan isterinya. Kini, dah masuk 11 bulan aku bekerja di tempat lain. Alhamdulillah, aku semakin okey.